2016. Dalam sidang parlimen ini, saya telah memasukkan soalan lisan saya yang menyentuh tentang kuasa otonomi Sarawak. Amat mengecewakan apabila mendapati bahawa soalan tersebut telah ditolak. Apakah tugas saya sebagai wakil rakyat kepada pengundi Sati Lanang dan Sarawak jika soalan yang berhubung kuasa otonomi Sarawak ditolak? Memandangkan soalan lisan saya ditolak, saya ingin mengambil peluang kecemasan ini untuk membangkitkannya dalam ucapan bajet saya ini. Kata yang kedua, saya ingin minta kerajaan untuk menyatakan secara terperinci apakah kuasa otonomi yang telah diberikan kepada negeri Sarawak dan apakah kuasa otonomi yang akan diberi kepada negeri Sarawak jika belum, bila ianya akan diberikan. Saya membangkitkan isu ini kerana pertama, Menteri Amat yang berhormat Pekan telah mengumumkan kuasa otonomi akan diberikan kepada negeri Sarawak beberapa bulan lepas. Seperti biasa, ini sekadar menanam debu di pinggir bibir sahaja dan tiada apa-apa yang diumumkan selepas itu. Dia menanam tebu. Tebu. Adakah ia hanya janji kosong sebelum pilihan raya negeri Sarawak? Saya harap kerajaan bersekutuan tidak akan gadaikan kebebasan dan maruah anak-anak Sarawak dan menyatakan proses memberikan kuasa otonomi ini secara hitam putih, dan saya menyeru kepada ahli Parlimen Sarawak dari BN juga akan menyokong permintaan saya ini. Kata yang kedua, Sarawak adalah salah satu pengeluar minyak dan gas yang terbesar di negara kita. 30% daripada pendapatan ekonomi negara kita berpunca daripada industri minyak dan gas. Sebagai anak Sarawak, adalah hasrat kami supaya kerajaan persekutuan mengembalikan 20% tuntutan royalti minyak dan gas. Ini bukan sahaja hasrat parti-parti pembangkang di Sarawak, tetapi ianya juga menjadi permintaan Dewan Undangan Negeri Sarawak supaya Sarawak boleh membuat perancangan pembangunan bagi negeri Sarawak dengan 20% tuntutan royalti ini. Akan tetapi, usul Dewan Undangan Negeri Sarawak untuk tuntutan 20% royalti minyak dan gas tidak mendapat apa-apa respon dari kerajaan persekutuan. Saya ingin minta penjelasan daripada kerajaan persekutuan. Berapa lamakah Sarawak perlu menunggu keputusan ke atas 20% royalti minyak dan gas oleh kerajaan persekutuan? Kami benar-benar berharap kerajaan persekutuan akan menunaikan hasrat kita memandangkan Sarawak dan Sabah bukanlah sekadar salah satu negeri di Malaysia, tetapi rakan kongsi serata dengan Melaya. Tambahan pula, seperti mana yang telah dijanjikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk memberi kuasa otonomi kepada negeri Sarawak, lebih banyak peruntukan perlu diberi kepada negeri Sarawak. Jikalau tiada peruntukan yang mencukupi, walaupun otonomi diberi pun tidak dapat diurus dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya juga harap kerajaan persekutuan tidak akan memberi alasan bahawa tuntutan 20% royalti minyak dan gas perlu mendapat timbangan mahkamah kerana tuntutan 20% ini dari Sarawak tidak pernah dibawa ke mahkamah. Isu seterusnya yang ingin saya bawa ke Dewan Yang Mulia ini adalah isu lebuh raya Pemborneo yang diwawakan setiap tahun. Dari bajet 2014 dikatakan pembinaan sepanjang 2,239 km dianggarkan sebanyak 22 bilion, tetapi hanya 500 juta ringgit diperuntukkan. Dalam bajet 2015 pula, anggaran kos pembinaan adalah sebanyak 27 bilion ringgit. Manakala dalam bajet 2016, anggaran kos adalah sebanyak 28.9 bilion ringgit, di mana lebuh raya Pemborneo Sarawak meliputi jajaran sepanjang 1,090 km dengan anggaran kos sebanyak 16.1 bilion ringgit dan dijangka akan siap sepenuhnya pada tahun 2021. 6 tahun dengan 16.1 bilion ringgit. Maksudnya lebih kurang 2.7 bilion ringgit setahun diperlukan. Sebaliknya hanya 800 juta ringgit akan diperuntukkan dalam penaik tarafan lebuh raya Pemborneo ini pada tahun 2016. Jadi adakah dengan keadaan ekonomi yang amat teruk sekarang, kerajaan dapat memberi pendudukan sebanyak 2.7 bilion ringgit setahun supaya lebuh raya Pemborneo Sarawak dapat siap sepenuhnya pada tahun 2021, atau adakah ia satu janji kosong lagi? Saya berharap Perdana Menteri sendiri akan menjawab soalan ini memandangkan pilihan raya negeri Sarawak semakin dekat. Seterusnya, saya ingin membangkitkan satu isu yang harus diberikan perhatian yang segera oleh Kementerian Kesihatan. Kata yang kedua, baru-baru ini semakin banyak pusat ekonomi estetik dibuka di Malaysia.
Sebagaimana yang saya tahu, Pusat Akademi Kecantikan atau Beauty Academy biasanya menawarkan khusus kepada orang ramai seperti manicure, pedicure, rawatan jerawat, face whitening, kurus badan, masaj dan sebagainya. Akan tetapi, kini sebahagian pusat akademi estetik ini juga menawarkan khusus bagaimana orang ramai dapat memberikan suntikan botox, dermal fillers, vitamin C dan sebagainya. Mereka juga mengajar bagaimana untuk memberi suntikan intravena atau intravenous injection. Adakah pusat akademi estetik diberikan kebenaran untuk mengajar rakyat biasa tanpa pengetahuan perubatan atau bukan dari latar belakang perubatan untuk belajar bagaimana memberikan suntikan botox, dermal fillers dan vitamin C atau sebagainya kepada pengunjung pusat tersebut? Khusus yang ditawarkan kepada orang ramai biasanya dikenakan yuran sebanyak RM5,000 hingga RM7,000 atau lebih, dan ia hanyalah khusus 3 hari. Datuk Yang di-Pertua, saya difahamkan total perubatan sah pun perlu mengikuti khusus estetik jika ingin memberi perkhidmatan tersebut. Selain itu, saya difahamkan banyak ubat-ubatan botox, vitamin C dan sebagainya diimport masuk ke Malaysia, dibawa masuk tanpa permit. Setahu saya, semua ubat-ubatan terutama suntikan perlu dikaji dan didaftar oleh Kementerian Kesihatan sebelum ianya dapat dipasarkan ke klinik dan hospital dengan memperolehi nombor MAL. Apakah tindakan Kementerian Kesihatan terhadap kes-kes seumpama ini dan apakah tindakan yang telah dan akan diambil oleh Kementerian Kesihatan supaya tiada apa-apa kejadian buruk yang akan berlaku pada masa hadapan apabila suntikan seperti ini disalahgunakan oleh sesiapa pun dan bukanlah seorang doktor estetik? Saya ingin mencadangkan kepada Kementerian Kesihatan agar satu kerjasama sebadu diwujudkan di antara kementerian dengan SKMM untuk memantau dan mendakwa mana-mana pihak yang sering mengiklankan produk dan perkhidmatan mereka di laman media sosial seperti Facebook, WeChat, WhatsApp dan sebagainya. Memandangkan pelbagai khusus juga diiklankan, ini akan menyenangkan lagi pengenal pastian oleh pihak berkuasa. Isu seterusnya adalah isu kekurangan tempat letak kereta di Hospital Sibu. Masalah Pelan-pelan, ada masa. boleh. Ini 20 minit bukan 5 minit. Biasa 5 minit. Kerana sudah biasa Pelan-pelan. dengan Okey, terima kasih Dato' Speaker. Masalah kekurangan tempat letak kereta di Hospital Sibu sudah berpuluh-puluh tahun lamanya. Sejak saya anak kecil lagi dan sampai sekarang masih belum ada jalan penyelesaian yang baik. Usaha-usaha kementerian jelas tidak membantu untuk menyelesaikan masalah ini. 12 tahun dahulu semasa saya mendapat latihan housemanship saya di hospital, saya telah menyaksikan banyak kereta yang diberikan saman apabila mereka letak kereta di tempat letak kereta taksi atau illegal parking. Sehingga sekaranglah masalah ini masih belum dapat diselesaikan. Banyak kereta sekarang kena klaim apabila didapati tidak meletak kereta dalam tempat letak kereta yang telah disediakan. Rakyat Sibu sangat susah hati kerana bukan mereka tidak mahu mencari tempat letak kereta yang sedia ada, tetapi hakikatnya adalah tempat letak kereta benar-benar tidak mencukupi. Banyak pesakit mengadu bahawa mereka mencari tempat letak kereta lebih daripada 1 jam dan akhirnya terpaksa meletakkan kereta secara ilegal. Saya ingin bercadang kepada pihak kementerian dan pentadbiran hospital supaya satu multi-story car park atau bangunan bertingkat untuk meletakkan kereta di Hospital Sibu supaya masalah kekurangan tempat letak kereta dapat diselesaikan secepat mungkin. Saya juga ingin mencadangkan supaya tiada fee atau charge yang akan dikenakan kepada pesakit dan keluarga pesakit yang datang ke Hospital Sibu jika multi-story car park ini diluluskan. Datuk Yang di-Pertua, saya juga ingin membangkitkan isu aktiviti berjudian besi kuda yang menular semula di Sibu. Walaupun banyak operasi-operasi telah dijalankan untuk membentong aktiviti tersebut, tetapi kegiatan tersebut telah mula berleluasa semula. Apakah tindak... Menteri boleh jelas sikit pasal judi cyber. Pasal judi cyber. Sama. Lanang. Finish. Just a little bit. Kalau Ya, boleh. terima kasih Terima kasih Lanang. Pagi ni tadi saya pun dah ni yang di-Pertua terima WhatsApp
daripada kawan saya di Limbang. Sama juga cerita ni Lanang. Dulu dah hilang, ini timbul balik, dah berluasa lagi balik. Jadi kita, apa pendapat Lanang, kita sama-sama lah perjuangkan minta supaya kerajaan KDN ambil tindakan. Terima kasih. Saya memang bersetuju kerana isu ini sudah dibangkitkan setiap masa saya berucap di sini, dan masalah ini semakin menular. Walaupun operasi-operasi telah diambil untuk membanteras, tetapi isu ini masih kekal. Oleh itu, saya harap tindakan kerajaan dalam usaha menghalang orang ramai daripada terjerus ke dalam aktiviti perjudian yang tidak sehat ini. Saya faham aktiviti perjudian akan terus diwujud jika ada permintaan dengan pemain. Boleh beri tolong sikit. Ya, Ibu. Terima kasih Lana. Ini juga berkenaan dengan masalah mesin judi ini. Adakah Lana setuju bahawa pihak polis seperti mana telah diberi tahu oleh Menteri Dalam Negeri, ada banyak kuasa, potong elektrik, potong air, dan bekerja dengan pihak berkuasa tempatan untuk menutup semua kedai-kedai judi mesin ini. Tapi kenapa mereka masih boleh beroperasi lepas itu adalah kerana polis tidak mengambil tindakan susulan lepas operasi. Mesin-mesin yang mereka ambil itu dihapuskan, tapi mereka buat lagi yang baru. Ini masalah yang besar. Kenapa polis tidak ada tindakan susulan? Kalau ada tindakan susulan, maknanya selepas operasi kedai-kedai ini ditutup selama-lamanya, ia akan menghalang mereka daripada beroperasi semula. Setuju tak? Saya amat bersetuju dengan Ipoh Timur. Oleh itu, saya berharap lebih banyak sebuang akan dijalankan oleh pihak berkuasa tempatan, imigresen dan pihak polis untuk membanteras kegiatan perjudian sehingga ke akar umbi. Selain daripada pusat-pusat judi ini, saya menerima banyak SMS atau WhatsApp daripada nombor yang tidak berkenaan yang mengiklankan online kasino. Dan apakah tindakan yang telah diambil oleh KDN tentang SMS yang dikeluarkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak tahu sesiapa, dan nombor telefon yang mengeluarkan SMS ini berlainan setiap kali. Seterusnya, isu jenayah cyber juga semakin meningkat. Banyak kes telah pun dilaporkan di Sibu baru-baru ini. Saya ingin tahu berapakah kes yang telah dibawa ke mahkamah atau yang telah ditangkap suspeknya. Beberapa minggu lepas saya telah menerima satu aduan kes di mana seorang ibu tunggal telah ditipu untuk deposit wang sebanyak 1,500 ke dalam satu akaun Maybank kepunyaan seorang yang tidak dikenali. Laporan polis telah pun dibuat. Saya ingin bertanya di sini, adakah akaun bank yang diberkatakan tidak dapat diperiksa sesiapanya pemegang akaun? Nombor-nombor telefon yang diberkatakan pun tidak dapat dikesan siapa sebenarnya pemiliknya. Saya faham ramai penjenayah cyber ini menggunakan nama dan identiti orang lain untuk mendaftar nombor telefon. Akan tetapi bagaimana pula dengan pendaftaran akaun di bank? Beberapa hari yang lalu saya juga baca satu laporan akhbar. Seorang wanita dari Pulau Pinang juga menjadi mangsa jenayah cyber dan hilang sebanyak 12,5 ribu ringgit. Semalam lagi dilaporkan dalam online seorang jururawat yang berumur 50 tahun juga menjadi mangsa. Jadi apakah tindakan yang akan diambil oleh pihak kementerian untuk membanteras jenayah cyber yang semakin meningkat ini? Selain itu, saya juga ingin membangkitkan satu isu di kawasan Parlimen Lanang. Saya ingin mencadangkan agar JKR menutup parit di tepi jalan sekolah SMK St. Elizabeth di Sibu di atas permintaan rakyat Sibu untuk melebarkan jalan di hadapan sekolah tersebut. Akan tetapi, kerajaan tempatan mengumumkan ianya tanggungjawab JKR untuk melebarkan jalan tersebut. Jadi, saya minta jasa baik JKR untuk mempertimbangkan permohonan saya ini supaya parit di tepi jalan ditutup untuk melebarkan jalan raya tersebut, memandangkan kemalangan sering berlaku dan banyak kali mangsa kemalangan adalah pelajar di SMK St. Elizabeth atau keluarga mereka. Akhir kata, Datuk Yang Di-Ketua, saya ingin mencadangkan supaya pilihan raya kerajaan tempatan dapat dijalankan di negara kita.
Ini adalah kerana proses pelantikan alih-alih kerajaan tempatan kemungkinan besar akan memberikan peluang untuk menyalahgunakan kuasa mereka. Seperti yang berlaku di Sibu, Menteri Sarawak, Menteri Kerajaan Tempatan telah melantik anak sendiri sebagai timpalan pengurusi kerajaan tempatan. Ini jelas menunjukkan budaya nepotisme dan kronisme masih mencengkam tindak tanduk mereka yang berkuasa. Saya harap kerajaan persekutuan dapat menimbang semula supaya mewujudkan pilihan raya kerajaan tempatan dan melaksanakannya untuk membawa demokrasi yang secukupnya kepada rakyat Malaysia. Dengan hujah-hujah saya ini, saya menolak bajet 2016. Sekian, terima kasih. Ya, Baling.